Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So, kembali kepada kelas Cikgu Nazia. Okay, kali ni kita akan belajar tentang kitar haid. Bab 4 di kitar haid. So, what is kitar haid? Kitar haid dikenali sebagai period, menstruation, menses, or in Chinese we call it as haida, or in Tamil we call it as mata bite. Okay, kalau dalam Cantonese cikgu tak pasti lah macam mana kan. Okay, so apa kita akan belajar ialah 3 perkara saja, iaitu pertama, kamu dapat berkomunikasi mengenai kitar haid dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid. Yang kedua, dapat menghubung-kaitkan waktu subur dengan proses persenyawaan. Dan yang ketiga ialah mewajarkan kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Macam mana cara nak jaga kebersihan diri kan? Okay, haid ni bermaksud peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Okay, luluh. Pernah dengar tak perkataan luluh? Luluh ni bermaksud hancur, menjadi serbuk, remuk, hancur. Okay, kita tengok dekat kawasan uterus. Uterus ialah dekat sini, kawasan sistem pembiakan wanita. Dekat uterus ni ada dinding dia, ada dinding uterus. So, dinding ni lah yang akan luluh atau dipanggil sebagai hancur, breakdown, jatuh. So, bila dia jatuh, so dia akan melalui faraj. So, dikeluarkan melalui faraj bersama dengan darah. Okay. Kita recap balik. So, ini ialah tempat kedudukan uterus dan inilah faraj. Tempat uterus sebenarnya untuk embryo berkembang dan membesar. Okay, sebenarnya period ni siapa je yang ada cikgu? Okay, period ni maksudnya ialah haid apabila seorang perempuan tu akil balik. Bila dia akil balik je, maksudnya dia first day period. Kitar haid ni dikawal oleh sistem endokrin dan otak. Kini ialah otak dan sistem endokrin. Maksudnya ada hormon yang dikeluarkan melalui sistem endokrin. So, haid seorang perempuan tu dia akan berhenti ataupun orang panggil putus haid ataupun menopause pada umur 48 hingga 55 tahun. Biasanya berapa hari untuk satu haid? Berapa hari ya? Sebenarnya ada 28 hari tapi berbeza ikut individu. Okay, ini katakanlah pada satu tarikh tu dia haid tu pada hari pertama ialah 1 Mac. So ini dikira hari pertama dan kitaran dia akan berakhir pada hari ke-28 dan bermulalah kitaran yang baru. Kenapa haid ni berbeza ikut individu macam cikgu cakap tadi kan? Kenapa berbeza? Sebab dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Contoh, dia ada pengambilan nutrien. Makanan yang dia ambil tu juga mempengaruhi macam mana dia datang, lambat ke cepat ke. Lepas tu ada perubahan berat badan mendadak. Katakanlah seorang tu berat dia sebenarnya 40 kg. Tiba-tiba dia boleh check 2 minggu kemudian lepas PKP naik 56. Daripada 40. Mendadak kan. So dia akan mempengaruhi kadar haid perempuan tu sendiri. Dan perubahan emosi. Katakanlah dia terlalu sedih ke, terlalu marah ke, terlalu happy ke, dia akan mempengaruhi. Dan last sekali tekanan mental. Contoh macam depression, stress. Okay. So kitar haid. Ada berapa fasa dalam satu kitar haid? Cuba tengok ada berapa warna. Purple, hijau, this one semua ada 4. So maknanya berapa? Maknanya ada 4 kitar haid. Kita tengok. Kitar haid ni ada 4 fasa. Ingat ada berapa fasa? 4 saja. Dalam satu fasa tu dia dinamakan, fasa yang pertama ialah fasa haid. Hari pertama haid tu dikira fasa haid. Ini ialah nombor-nombor ni merujuk kepada hari. Hari pertama hingga hari ke-7 kebiasaannya wanita tersebut haid, maksudnya dipanggil fasa haid. Selepas fasa haid, dia berlaku fasa pemulihan atau fasa pembaikan. Benda yang sama. Hari ke-8 hingga hari ke-11. Okey, selepas fasa pemulihan dia ada fasa subur. Antara hari ke-12 hingga hari ke-17. Dan dalam fasa subur ni ada hari pengovulan, hari subur. Dan selepas fasa subur kita ada fasa yang terakhir, fasa yang paling lama ialah fasa prahaid. Antara hari ke-18 sampai 28. Ini fasa prahaid. Kita akan pergi satu persatu. Fasa haid pada hari pertama hingga hari ke-5. Tengok hari pertama hingga hari ke-5. Tapi usually sampai hari ke-7 lah. Kini katakanlah yang sampai hari ke-5. Lapisan dinding uterus, lapisan dinding ni akan luluh dan disingkirkan, akan runtuh. Akan runtuh, hancur dan disingkirkan, dikeluarkan melalui faraj. Dan disingkirkan melalui faraj tu bersama dengan darah dan ovum yang tidak disenyawakan. Ovum. Ovum tu ialah sel yang terbesar lah dalam badan manusia, tapi dalam perempuan je lah. Okey, selepas fasa haid, kita ada fasa pembaikan ataupun fasa pemulihan. Dia benda yang sama.
Apa yang berlaku? Tadi kan dah runtuh kan? So, lapisan dinding uterus ni dia mula dibina semula. So, dia mula terbentuk semula dan salur darah pun terbentuk dan dia bersedia untuk penempelan sel yang telah disenyawakan. Okay, after this, dia ada satu fasa yang untuk persenyawaan. Jadi, sebelum persenyawaan tu berlaku, dia nak get ready. Kalau-kalau lah persenyawaan tu berlaku, lepas tu dia nak letakkan sel yang disenyawakan tu, letak dekat sini, letak dekat uterus, sini uterus. Okay, selepas fasa pemulihan, kita ada fasa subur antara hari ke-12 hingga ke-17. Inilah fasa subur. Okay, pada hari ke-14 selalunya ovum akan dibebaskan. Itu ialah hari pengovulan. So, dinding uterus juga akan terus berkembang daripada tadi kan. Dan bila berlaku persenyawaan, macam mana nak berlaku persenyawaan? Bila ada sperma masuk dalam sistem pembiakan wanita dan dia bertemu dengan ovum, maka berlakulah persenyawaan. Yang inilah dikatakan hari persenyawaan yang berlaku. So, bila? Hari persenyawaan boleh berlaku bila hari ke-14, hari pengovulan ni. Okay. Dan last kali selepas hari fasa subur, kita ada fasa prahaid. Inilah fasa paling lama, antara hari 18 hingga hari ke-28. Dinding uterus akan terus menebal dan kaya dengan salur darah. Maksudnya makin tebal, makin banyak salur darah. Kalau ada persenyawaan berlaku, kalau sperma masuk dan bertemu dengan ovum, maka berlaku penempelan embrio. Maksudnya akan ada satu persenyawaan, lepas tu ada satu hidupan yang baru lah. Kalau tak ada persenyawaan berlaku, maka kitaran haid akan berulang lagi selepas hari ke-28. Okay, so jom kita kira. Purata kitaran haid ialah 28 hari. Katakanlah CA ni ialah seorang wanita, dia datang haid pada 5 Januari. So 5 Januari tu dikira hari pertama dia haid. Sampailah hari ke-6, dia haid 6 hari saja. So 5 hari bulan hingga 10 Januari ni ialah waktu dia haid. Selepas waktu haid ialah waktu pemulihan. So waktu pemulihan sampailah hari ke-11. Hari ke-12 ialah fasa subur sampai hari ke-17 dan selepas fasa subur dia berlaku fasa prahaid sampai hari ke-28. Apa berlaku selepas hari 28? Dia akan berlaku kitar haid yang baru, iaitu fasa haid yang baru bermula pada 2 Februari. Okay, macam itulah kiranya hari first day period ialah hari pertama dikira kitar haid. Okay. Boleh? Baiklah, sekarang ni kita tengok kepada macam mana nak kira kitaran haid. Yang pertama sekali, cikgu suka untuk ingatkan bahawa kita ada dua kalender. Satu ialah kalender yang betul-betul macam yang kita gunakan setiap hari, iaitu ada Januari sampailah Disember. Dan yang kedua ialah kalender kitar haid, yang mana yang ni mungkin berbeza pada setiap orang, mungkin berbeza dan mungkin sama. Dan cikgu ambil contoh daripada buku teks. Okey, boleh buka muka surat 104 dan 105. Okey. So, sekarang ni bila diberi soalan yang macam ni, pertama sekali benda yang paling mudah ialah untuk kamu kenal pasti mana satu fasa. Mana satu fasa. Okay, kita tengok yang pertama. Yang ni cikgu letak kat luar lah nombor dia supaya nampak kan. Fasa yang pertama iaitu antara hari yang pertama hingga hari yang kelima. Yang ni dinamakan sebagai fasa haid. Okay, untuk fasa yang kedua daripada hari ke-6 hingga hari ke-11. Nampak ya? Ini ialah fasa pemulihan. Untuk fasa yang ketiga daripada hari ke-12 sampailah hari ke-17. Yang ini ialah fasa subur. Dan yang terakhir ialah daripada hari ke-18 hingga hari ke-28. Ini ialah fasa yang paling panjang sekali dinamakan sebagai fasa prahaid. Okay, sekarang kamu ada 4 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga dan fasa keempat. Okey, baiklah yang kedua. Kita ada 2 kalender dekat sini. Jadi mungkin bermaksud satu bulan akan ada satu haid. Satu bulan yang lain akan ada satu haid. Kita tengok soalan dia. Okey, soalan dia ialah Puan Siti mendapat hari haid pada hari pertamanya iaitu pada 10 hari bulan April 2019. Ramalkan tarikh atau fasa subur Puan Siti, hari pengovulan beliau, haid Puan Siti pada bulan 5. Bulan Mei lah. Okay, sekarang ni, bila dapat jadual macam ni, kamu kena buat satu perkara. Walaupun nampak macam complicated, tapi ia memudahkan kita untuk jawab soalan. Yang pertama sekali tengok, 10 hari bulan ialah hari pertama. Hari pertama. Jadi, ini 10 hari bulan, betul tak? Jadi, kita buat satu. Kita buat satu kitaran haid. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21. Lepas tu nak sambung dekat sini. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Selepas 28 dia akan jadi satu kitar haid yang baru. Okey, itu 1, 2, 3 sampai habislah. Okey, sekarang ni kita dah boleh jawab soalan. Faham tak? Hari pertama haid iaitu pada 10 hari bulan. Maka kamu jadikan dia ialah hari pertama kitar haid. Jadi tulis nombor 1. Sampailah 28 sebab satu cycle kitaran haid, ini merujuk pada buku, setiap orang mungkin berbeza, ialah 28 hari. Sekarang ni kita tengok soalan pertama. Ramalkan tarikh atau fasa subur Puan Siti. Tadi kita dah tahu kan, fasa subur dekat mana? Fasa subur ialah hari ke-12 hingga hari ke-17. Jadi kita tengok dalam kalender kita buat ni, hari ke-12, Allahu Akbar. Hari ke-12 hingga hari ke-17. Okey, maksudnya berapa hari bulan? 21 April 2019 hingga 26 April 2019. Okey, so kita tulislah. Untuk fasa subuh antara 21 hari bulan April 2019 hingga 26 hari bulan April 2019. Okay, yang kedua, hari pengovulan beliau. Hari pengovulan berada dekat fasa subuh, iaitu hari yang ke-14. Yang ni. Macam mana cikgu tahu? Yang ni tengok buku teks muka surat 105 ada dinyatakan hari ke-14 iaitu hari pengovulan. Jadi hari ke-14 berapa hari bulan? Tengok dekat sini. Cikgu tak nak kamu ambil dekat sini tau. Cikgu nak kamu ambil dekat kalender yang ada April ni. Jadi 14 dekat sini, sorry. Dekat 14, hari ke-14 ialah 23 hari bulan April 2019. Mudah kan? Okey, yang terakhir, haid Puan Siti pada bulan Mei. Dia nak bulan Mei. Jadi bulan Mei maksudnya selepas kitaran yang April tadi habis, iaitu hari ke-28, hari yang selepasnya itu hari yang pertama, haid ialah jatuh kepada 8 hari bulan Mei 2019. Kenapa 8 hari bulan? Yang ni ialah ramalan. Maksudnya setelah dia complete one cycle antara hari pertama dengan hari ke-28, selepas habis 28 ni, dia akan bermula kitaran yang baru. Sebab itulah cikgu ambil 8 hari bulan sebab dia dah habis tadi kitaran pada 7 hari bulan Mei 2019 dia dah habis. Kitaran tadi sebab daripada haid sini kan. So hari selepas tu ialah hari yang pertama haid. Berkemungkinan hari yang pertama haid sebab dia kata ramalkan kan. Jadi hari pertama haid pada bulan Mei ialah 8 Mei 2019. Okey, boleh semua? Okey, itu saja. Jadi kata kuncinya ialah bila kamu dapat soalan kitaran haid, pertama sekali kamu kena tahu fasa haid tu daripada hari keberapa, hari keberapa. Yang kedua sekali kamu tengok ada kalender ke tak. Dan kamu sesuaikan hari pertama dia pada kalender tersebut. Kalau hari pertama dia pada 10 hari bulan, so tulis pada 10 hari bulan ni ialah hari yang pertama. Dan bila soalan tanya macam ni, dia sebenarnya nak tanya, bila tanya tarikh kan, dia nak tanya tarikh yang ni. So tarikh pada sini. Sebab itulah pentingnya kamu untuk letakkan nombor-nombor ni dalam ruangan tarikh. Supaya kamu tahu jadual kitar haid tu dalam jadual kalender yang biasa macam mana. Okey, semua itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Bye. Macam nak urus kebersihan diri sewaktu haid. Okey, kenapa pentingnya jaga kesihatan? Sebab kita nak pastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma. Benda yang kita tak nampak. Hidupan contoh macam virus, bakteria, kulat. So semua benda ni ada tapi kita nampak. So itulah kita kena jaga kebersihan lebih-lebih lagi waktu period, waktu haid. Okey, macam mana nak jaga? Contoh, yang pertama ialah menukar tuala wanita sebanyak 3 hingga 4 kali sehari untuk elakkan jangkitan bakteria dan virus. Okay, katakanlah seorang perempuan tu dia pakai ni pad tuala wanita lama. Sehari tu dia tak tukar. So pad tersebut banyak dengan darah dan darah tu tak
tak dibersihkan, tak ditukar. So apa yang berlaku, jangkitan bakteria mungkin berlaku pada sistem pembiakan dia, sebab dia melekatkan, darah tu melekat, so dia akan berlaku jangkitan. Kita tak naklah benda ni kan. Yang kedua, wanita haid digalakkan untuk mandi dengan kerap. Kenapa? Sebab kalau tak mandi busuk lah kan. Tak, bukan sangat busuk je, badan pun tak bersih, ada kotor-kotoran, dan kotoran tu boleh menyebabkan bakteria tu akan melekat pada badan. So kena mandi dengan kerap. Okay, so kita dah habis dah yang tu. Okay, untuk haid ni sebenarnya dia ada haid yang mana tak stabil. Maksudnya setiap perempuan tu mungkin dia akan berlaku, contoh haid dia tak datang sebulan ke, tak datang beberapa bulan ke, datang lambat, datang awal sangat, ataupun tempoh dia terlalu kejap, sehari, 2 hari, ataupun terlalu lama, lebih pada 7 hari. So apa yang menyebabkan dia tak stabil ialah pertambahan berat badan. Contoh dia terlalu berat ke, dia terlalu ringan sangat ke, so dia perubahan mendadak. Yang kedua, masalah hormon. Hormon tu tak dikeluarkan ke, atau berlebihan ke, macam mana, gangguan emosi. Maksudnya dia macam kacau, emosi kacau. And then senaman yang berlebihan. Atlet juga, ada juga setengah atlet yang mana kalau dia kuat sangat bersenam, dia suka sangat bersukan, dia akan menyebabkan haid dia tak stabil, tak datang haid ke, datang banyak kali ke, macam tu. Dan dia juga mungkin disebabkan oleh ketumbuhan dalam rahim. Yang ini kita tak nak lah, minta tak nak lah, sebab kalau ada ketumbuhan dalam rahim, yang tu kena follow up dengan doktor, nak tanya kenapa, lepas tu nak kena buang dan sebagainya, nak kena buang ketumbuhan. Okay, katakanlah kita haid tu tak stabil juga, apa kesan negatif? Tadi ialah faktor, ini faktor kenapa, sebab haid tak stabil. Ini ialah kesan, akibat daripada tak stabil. Okay, bila tak stabil, kita ada tiga kesan negatif. Yang pertama ialah kemandulan, boleh menyebabkan kanser ovary, kanser uterus. So kalau orang tu macam dia tak period, ataupun period dia berlebihan, so boleh menyebabkan dia susah nak berlaku persenyawaan. Tu ialah orang panggil mandul, susah nak berlaku persenyawaan, susah nak mengandung. Okay. Yang kedua ialah merancang keluarga. So bila haid tak stabil, susah nak rancang keluarga sebab dia tak tahu bila waktu fasa subuh dia, bila hari ovum dikeluarkan. So bila dia tahu hari ovum dikeluarkan, so bila berlaku persenyawaan, maka persenyawaan tu kalau berjaya, maka berlakulah macam ada a new baby. Okay. So dapatlah macam membina, merancang keluarga. Okay, yang seterusnya masalah kesihatan. So katakanlah period tu datang berlebihan, lama. Orang selalunya datang 1 hingga 7 hari je kan, tapi dia datang selama 20 hari berturut-turut. So dia boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti anemia. Anemia ni dia maksudnya darah dia dikeluarkan banyak daripada badan. Maksudnya dia kurang darah daripada badan dia. So bila kurang darah dalam badan dia, akan menyebabkan dia susah nak bernafas, pucat dan lemah. So itu ialah ini ialah kesan-kesan kalau kita haid tak stabil. Alright. So kita dah habiskan satu sesi. So dalam sesi ni cikgu tanya balik, berapa fasa yang terdapat dalam satu kitaran haid? Berikan nama setiap fasa. Okey, ada 4 fasa semua kan? Fasa yang pertama, fasa haid. Okey, yang kedua, fasa pemulihan. Okey, yang ketiga ialah fasa subuh. Yang keempat, fasa prahaid. Okey, betul. Antara kesemua fasa yang manakah merupakan fasa sesuai untuk proses persenyawaan? Okey, bila dikata proses persenyawaan, hari yang paling sesuai ialah hari pengovulan. Hari subuh, dalam fasa subuh ada satu hari, iaitu hari ke-14, yang mana ovum dikeluarkan. So kalau berlaku persenyawaan, maksudnya ada sperma, so mungkin akan berlaku persenyawaan lah. Okey, dan senaraikan 2 cara menjaga kebersihan diri. Kenapa diri? Okay, so macam mana nak jaga kebersihan diri? Yang pertama ialah tukar tuala wanita sebanyak 3 hingga 4 kali sehari. Yang kedua ialah mandi secara kerap. So kita dah dapat capai ke semua objektif pembelajaran hari ini. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya pada cikgu. Alah, kelas dah habis. So kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.